Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, korang masih bekerja lagi ke atau dah ada yang dah hilang pekerjaan ke? Okeylah, pada yang masih bekerja lagi atau diterima bekerja di tempat yang baru atau sebagainya, it's okay lah. So, korang boleh teruskanlah pekerjaan dan bersyukurlah dengan apa yang ada ya. Bersyukur dengan apa yang ada sebab sebenarnya di masa sekarang ya, memang ramai yang dah hilang pekerjaan, ramai yang dah hilang pekerjaan dan nak cari kerja pula time-time PKP, time-time ya, virus COVID-19 ni masih lagi orang kata memberi impak yang besar pada ekonomi ni negara kita. Memang susah sebenarnya nak cari pekerjaan. So saya pun turut bersimpati lah pada yang dah hilang pekerjaan dan masih struggle nak cari kerja baru. So uh, memang kesian lah kan. Tapi apa boleh kita buat, sebenarnya macam-macam kita boleh buat untuk kalau yalah, kalau yang memang dah biasa makan gaji, mungkin korang terfikir untuk teruskan makan gaji dan mencari kerja. So it's okay, boleh teruskan. Sekarang ni sebab saya tengok banyak skim-skim, banyaklah yang bantuan-bantuan kerajaan daripada macam Pekeso kan, portal apa tu, my saya pun terlupa lah kan. Untuk kira pihak kerajaan pun membantulah untuk mendapatkan pekerjaan pada mereka yang dah kehilangan pekerjaan lah. Sebab saya tahu, sebab saya pun ada try lah yang tu, skim SIP tu. Dan bila kita daftar SIP, dia akan dapat dia akan suruh masuk dalam uh, satu laman web untuk mencari kerja. So kalau korang betul-betul struggle nak cari kerja, so boleh try dekat situ lah. So saya pun doakan korang dapat kerja yang lagi bagus daripada majikan korang yang sebelum ni, insyaAllah. Okey, dan pada yang memang dah berhenti bekerja dan dia fikir nak mulakan bisnes pun boleh juga. Ini depends pada masing-masing. Tapi suka saya ingatkan, orang kata business is not easy lah. Business is not easy. Macam saya sendiri kan, daripada mula saya bekerja dulu sampai sekarang pun macam-macam sebenarnya business, even banyak yang gagal. Banyak yang gagal lah daripada yang berjaya, insyaAllah. Tapi this time insyaAllah saya akan buat yang terbaik dah dan all out. Saya harap korang kat luar sana pun boleh buat macam tu ya. Boleh tak? Boleh kan? Yang penting okey, kita belajar daripada kesilapan kita yang lepas. Okey, macam saya dulu masih okeylah, saya sajalah throwback throwback masa awal-awal penglibatan saya 2009. Saya start bekerja lah dengan sebuah company construction di KL dan saya transfer dipindahkan di sebuah site lah dekat area Kemaman sana, SMK Banggul. Buat sekolah SMK Banggul. Orang Kemaman ya. Orang Kemaman kalau tahu, ada yang anak-anak yang sekolah sana ke, itu antara projek saya. Itu memang projek saya, first projek saya yang itulah. Buat sekolah tu, Sekolah Kebangsaan Banggul. Okey, SMK Banggul dekat Kampung Paya Berenjut. Okey, saya ingat lagi sampai sekarang lah. Okey, apa tadi nak cakap? Kalau korang nak, yelah, sorry. Itu first project saya. Dan daripada masa yang sama juga, saya pun sebenarnya bercita-cita untuk cari part time, buat something business untuk menambah pendapatan. Macam-macam lah saya buat. Antaranya saya pernah jadi agent insurans, takaful prudential. Lepas tu jual alat, kalau korang tahu dulu apa, banyak popular ni benda ni, alat untuk jimatkan petrol. Dia ada macam satu soket tu, dia cocok pada tempat bakar rokok tu kan. Cocok kat situ. This one is electronic punya modem lah macam tu. Itu pun tak berjaya. Dekat Prudential tu pun tak berjaya. Lagi apa lagi bisnes saya pernah buat. Lepas tu 2010-2011 saya pernah join agent emas lah, agent emas. Tapi alhamdulillah lah, saya tak terlibat dengan skim-skim sontot macam skim tok belagak. Lepas tu
Tok Belagak dengan Khazanah Bangsa dan memang banyak lagi lah time tu skim-skim emas ni lah. Cuma saya jual emas fizikal time tu dan adalah sedikit orang kata pengalaman lah, walaupun sebenarnya tak banyak emas yang saya jual, but it's okay lah. Apa yang saya nak cakap di sini, kalau nak berniaga tu ialah kita cuba belajar daripada kita punya pengalaman lepas lah. InsyaAllah dia boleh mendewasakan kita. Tapi nak ceritanya, janganlah disebabkan korang dah diberhentikan kerja dan korang fed up dengan kerja makan gaji, tiba-tiba korang nak melompat terus kepada bisnes disebabkan fed up saja. Sebab apa? Dia punya fakta dia business is more difficult than you punya kerja makan gaji tu. This is the real fact lah. That's why tak ramai orang yang boleh survive. Sebenarnya dalam bisnes ni, tak silap saya, dia punya fact dia, dalam setahun pertama tu, kalau ada 100 bisnes baru dibuka, yang boleh survive tu dalam 5 to 10%, tak silap saya. Dan after 3 years, yang boleh survive dalam 5% and less than 5% lepas 3 years. Dan maknanya nak cakap dalam bisnes ni, percentage untuk yang betul-betul berjaya tu tak sampai 5% lah yang betul-betul berjaya. So nak ceritanya memang susah lah kerja bisnes ni. Tapi bagi saya, yang bagusnya sebenarnya kita boleh develop skill untuk berjaya dalam bisnes. Cuma yang paling penting kita kena banyak belajar dan change your mindset lah. Kalau mindset makan gaji dengan mindset orang buat bisnes, ya memang a lot of different lah. So yang ni korang kena belajar daripada orang yang dah berjaya buat bisnes. Okay, sebenarnya hari ni saya nak kongsikan 7 tip murah rezeki. Okay, tips ni saya dapat daripada banyaklah sifu-sifu, boleh kata tok guru, dan macam-macam lah yang saya dapat daripada, ada yang daripada online, ada yang daripada offline kan. But it's okay, saya kumpulkan dan saya cuba buat benda ni dan buat setiap hari, dan alhamdulillah lah, memang terasa dia punya rezeki melimpah ruah tu. Okey, kat sini saya nak kongsikan hari ni 7 tip saja, 7 tip murah rezeki. Okey, kita pergi yang first, bersyukur dengan rasa kaya. Okey, macam mana bersyukur dengan rasa kaya ni? Okey, bersyukur dengan rasa kaya ni, korang bangun pagi-pagi, okey, korang patut sedekahkan Fatihah kepada diri sendiri. Sedekahkan Fatihah pada diri sendiri dan bersyukur kepada Allah sebab kita masih diberi peluang untuk hidup, masih bernafas kan, masih punya macam-macam lagi. Sebab kita dekat Malaysia ni, kita tak macam negara lain macam Palestin yang berperang kan, kat Syria yang banyak pelarian apa semua. So sebenarnya kita masih banyak peluang untuk membina kekayaan, lagi even more better lah daripada negara yang teruk macam itulah. So kita kena banyak bersyukur. Satu lagi, bersyukur dengan rasa kaya, kita bersyukur dengan nikmat yang dah dikurniakan. Bagi contoh lah satu, okey, mata ni, kita bersyukur dengan mata kita ni. Sebab mata ni, penglihatan ni, kita dapat free daripada Allah kan. Sebab doktor pun tak boleh nak buat mata ni. Belajar PhD ke, kod ada doktor yang boleh cipta mata, bagi tahu saya. Nanti saya nak beli spare. tak boleh, sebenarnya tak boleh. So ni nikmat Tuhan yang terbesar. So kalau orang tu, let's say lah, kita katalah someone ni kan, dia hilang penglihatan dia, walaupun dia banyak duit kan, berbilion-bilion kan, tapi dia tak boleh pulihkan mata dia tu. Ni mata, sebab tu mata pun, walau bayar berjuta-juta pun, kalau orang buta, Tuhan tak bagi dia kelebihan untuk melihat, dia tak boleh melihat. Ini kelebihan yang sangat besar ni. Ni kesian. So sangat kesian lah kepada yang orang OKU yang Tuhan tak beri dia nikmat penglihatan ni. So kita yang normal ni sepatutnya sangat bersyukur
terlalu besar nikmat mata ni. Kalau tak ada mata ni, apa pun kita tak tahu. Dunia ni kita nampak gelap je. Sebenarnya dunia ni bermacam-macam colour, tapi kita tak nampak gelap. Sebab apa? Sebab kita buta. Sebab untuk orang yang buta lah. So, kita patut bersyukurlah bila nampak orang buta yang tak ada OKU penglihatan ni. Kesian kat dia. Sangat kesian. Tapi ialah itu rezeki dia kan. Okey, kita terus pergi kepada tips yang kedua. Sedekah setiap hari. Sedekah setiap hari. Okey, untuk tips sedekah ni, better sedekah waktu bila? Waktu subuh. Okey, ada orang kata lah, Kam, macam mana nak sedekah? Aku makan sendiri pun tak cukup. Okey, macam ni lah. Let's say lah, you betul-betul tak ada duit nak sedekah sangat. Sedekah, orang kata, berapa yang kita ada. Berapa yang kita mampu. Dan kalau boleh sedekahlah dekat orang yang terdekat dengan kita, anak-anak, isteri, kan, ahli keluarga dulu yang terdekat ni. Kita cuba sedekah. Kalau yang tak mampu sangat tu RM10, bolehlah bagi RM5 kat isteri kan, atau RM1 atau 50 sen ke, boleh cuba. Sebab this one is, we are talking about habit. This one is a habit. Sebab apa? Bila kita sedekah tu, kita akan rasa kaya. Kita kena cuba. Jangan jadi orang panggil taker saja. Nak ambil saja. Tapi being a giver. Kita kena memberi something kepada orang lain. Sesuatu yang bermanfaat lah. Kalau yang paling mudah tu, sedekahkan wang ringgit lah. Wang ringgit. Berapa yang kita mampu kepada orang yang memerlukan. Kalau macam saya cuba kepada ahli keluarga sendiri, isteri saya lah. Paling mudah kan. Kalau ada lebih tu, sedekahkan kat tabung masjid ke, surau ke, kan. Sedekah kat kawan-kawan sekali-sekala kan, belanja makan, minum. Tak banyak, sikit pun is okay, but we try to make it every day to be a good habit lah. Good habit kan. Okay, itu tips yang kedua. Yang ketiga, kita teruskan istighfar selalu. Istighfar selalu ni mana dapat? Saya dapat daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni daripada Fahdi Ghazali. Yang ni dia ni trainer business online. Okey, dia kata kena selalukan istighfar. Dia ada ayat-ayat Al-Quran tu. Memang Tuhan suruh kita beristighfar dan dia akan murahkan rezeki. Ini cara untuk menjemput rezeki. Dalam buku Fatullah apa tu, menjemput rezeki dia pun ada cerita lah pasal istighfar ni. Istighfar ni mudah saja, bila-bila saja kita boleh lakukan. Bagi yang beragama Islam lah, istighfar ni maknanya kita mohon ampun kepada Allah, kepada atas dosa-dosa kita, insya-Allah. Di mana kalau kita minta ampun selalu dengan dia, dia redha dan rahmati kita, insya-Allah rezeki kita murah. Rezeki kat sini dia bukan terletak pada wang ringgit saja. Kan, kesihatan kita rezeki, kan, masa lapang kita rezeki, kan, ibu bapa yang baik rezeki, anak-anak yang sihat cerdik rezeki, isteri yang baik rezeki, rumah yang luas rezeki, gaji bos, semua itu rezeki. Nikmat, segala nikmat tu semua boleh kata rezeki lah. Okey, jangan sempitkan pemikiran kita pada rezeki duit, rezeki ni. No, money is one thing lah. Money one thing daripada rezeki. Tapi rezeki tu dia punya scope is even bigger. Okay. So kita pergi tips keempat, selawat atas Nabi. Yang selawat atas Nabi ni saya dapat daripada Abang Abu. Yang ini abang kita lah, Abang Abu ni. Okey, ini pun boleh kata mentor, tapi dia tak suka kita panggil dia mentor. Dia suka kita panggil dia abang. Okeylah, sebenarnya dia pun dah berumur tapi dia suruh panggil abang juga. Okeylah, aku pun panggil dia abang Abu. But this tip is better lah kan. Selawat atas Nabi. Selawat sebab apa? Bila kita selawat atas Nabi, Allah akan berselawat ke atas kita 10 kali ganda. 1 dibalas dengan 10. Okey, maknanya apa? Bila kita selawat atas Nabi itu, Tuhan akan ingat dengan kita. Bila dia ingat dengan kita, macam-macam kita minta tu insya-Allah dipermudahkan. Yang ni
cuba amalkan setiap hari. Salawat atas Nabi bukan panjang sangat pun, dalam hati pun kita boleh buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, kan. Macam-macam lagi salawat. Jadi kita ambil yang pendek lah, yang mudah, dan kita boleh ulang dengan banyak kali lah. Kan, insyaAllah. Okey, selain dapat pahala tu di sisinya, dan dapat pula rezeki yang berlimpah ruah, insyaAllah. Okey. Yang seterusnya, tips kelima, bantu orang lain, terutama kepada ibu bapa, adik-beradik, jiran, dan ini pun samalah. Bantu orang lain, orang yang terdekat lah. Okey, kalau tak boleh bantu daripada kewangan, bantulah daripada masa lapang, bantulah dari segi nasihat, bantulah daripada idea, whatsoever yang kita boleh bantulah. Tapi di sini saya nak cakap, bantu tu janganlah sampai menyusahkan diri sendiri pula. Bantu sekadar maknanya kita mampulah. Sebab kita pun ada kekangan lain juga, kita pun ada tanggungjawab kita sendiri, kan. Tapi bantulah orang yang susah, insyaAllah Tuhan akan datangkan bantuan kepada kita daripada sumber yang kita tak sangka-sangka. Okey, boleh okey, kita pergi tips yang seterusnya, redha tak merungut. Okey, redha dia tak merungut pun macam mana ini kita berbalik. Kalau kita berbalik kepada rukun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rukun Islam apa pasal redha ni, percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar ni rukun iman yang ke-6 yang last sekali, kan. Okey. Yang ini kita kena redha, maksudnya apa saja yang Tuhan berikan pada kita, ujian ke, kesenangan ke, apa saja kita perlu redha. Sebab apa? Sebab kita ni hamba-Nya. Sebab kita kena redha dan kita kena bersangka baik pada Tuhan. Kita kena bersangka baik. Okey, contohlah, let's say you dah diberhentikan bekerja lah. Okey. Ada setengah orang cannot brain. Ya Allah, kenapa aku, kan. Daripada buat benda macam tu, better you just take it. Even saya terus terang, even saya sendiri pun tak disambung kontrak lah. That's mean, pendek kata, saya pun diberhentikan kerja. But it's okay, kan. Kita kena redha dan kita kena bersangka baik pada Tuhan. Okay, kita kena bersangka baik macam mana? Rasanya ni Tuhan nak bagi aku something yang big. Sebab tu dia tutup rezeki aku kat sini, dia nak bagi aku yang lagi besar ni. So aku kena ready nak terima yang besar ni. Okey, macam tu. Kita kena sentiasa bersangka baik dengan Tuhan, insya-Allah, kan. Tuhan tak buat sesuatu itu untuk menyusahkan kita, tapi dia buat sesuatu tu sebab dia tahu kita mampu untuk menghadapinya, kan. Sebab tu dia bagi ujian tu, dan ujian setiap orang is different, so totally different. Setiap orang kata kertas ujian dia lain. Yang ni ujian dia kesenangan, yang ni ujian dia kesusahan, yang ni ujian dia rezeki yang banyak, yang ni ujian dia anak yang banyak, macam-macam. Yang ni susah saya nak cakap sebab setiap orang ujian dia lain-lain. Yang ni kita banyak berserah kepada Allah supaya setiap ujian yang datang pada kita dapat redha dan kita dapat move forward. Bila kita redha, kita sabar dan kita move forward, kita bersangka baik pada dia, insya-Allah dia akan memberi rezeki yang lebih besar, lebih baik daripada sebelum ini. Sebab tu dia uji kita. Okey, so kena redha. Cuba. Okey, saya rasa korang semua mesti boleh punya, kan. Best kan. Okey, yang tips yang last ni bersungguh-sungguh. Maknanya bersungguh-sungguh ni apa? Bersungguh-sungguh ni dalam berniaga ataupun bekerja. That means whatever you do, you make it proper lah. You make it the best you can do. Okey, sebab apa saya cakap macam tu? Sebab okey, orang yang berjaya ni biasanya orang yang buat something tu, dia buat dengan the best practice sekali. Okey, terutamanya
yang usahawan, orang yang businessman. Sebab businessman ni setahu saya, dia kena selalu positive thinking dan improve every day. Sebab dia tahu kalau dia tak improve, pesaing dia akan kalahkan dia. So dia tak ada cara lain untuk keep improve every day. Okay, saya bagi satu contoh lah perniagaan yang dah lingkup sebab dia tak improve. Contoh macam Kodak. Yang ni cikgu saya lah, Irfan Khairi, dia bagi tahu sendiri. Betul lah. Kodak, sebab dulu Kodak is one big name lah, big brand untuk filem kan, filem. Okey, dulu masa saya kecil tahun 80-an 90-an tu, aku dengar Kodak tu, kalau nak tangkap gambar tu mesti Kodak. Tangkap gambarnya Kodak Fuji tak silap saya, tapi Kodak is the one lah, memang besar. Tapi sekarang siapa yang kenal brand Kodak ni? Tak ramai orang kenal kot. Okey, sebab apa? Sebab dia tak nak improve. Kodak ni dia still nak remain pakai pakai filem yang ada negatif tu. Sebab zaman sekarang orang dah tak pakai dah benda tu. Orang dah pakai digital, semua digital, mana pakai filem tu. So kita kena improve, kena bersungguh-sungguh, kena improve every day. Dan bila kita improve, insyaAllah kita akan pergi lebih jauh. Okey, itu saja tips saya. So saya nak recap balik 7 tips saya tadi. First, bersyukur dengan rasa kaya. Second, sedekah setiap hari. Third, istighfar selalu. Keempat, selawat atas Nabi Muhammad SAW. Kelima, bantu orang lain, bantu ibu bapa, adik-beradik, jiran-jiran atau siapa saja yang mana kita boleh lah. Okey. Keenam, redha dan tidak merungut. Ketujuh, bersungguh-sungguh dalam pekerjaan kita, sama ada berniaga ataupun bekerja. Okey, kalau korang rasa video ni bermanfaat, sila komen, subscribe, share dan bagi feedback apa saja untuk saya improvekan kepada di masa-masa akan datang. Sebab saya pun kena improve juga, sebab saya pun buat bisnes juga. So harap korang dapat share lah manfaatnya, supaya rakan-rakan kita di luar sana boleh dapat manfaat yang sama. Mungkin korang yang dapat tengok video ni, tapi mungkin ada kawan-kawan yang lain yang memerlukan something motivasi kan di luar sana. Okay, so bolehlah please share, komen apa saja. Okay, saya pun nak improve kan. Dan masa yang sama pun saya nak ramai lagi membantu rakan-rakan kita di luar sana. Okay, itu saja daripada saya. Cukuplah tu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.